Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat membaca daripada surah Al-Fatihah, bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ketujuh. Yang kita baca insya-Allah merupakan sepotong ataupun ayat-ayat Al-Quran dari ayat yang beribu-ribu ayat Al-Quran. Tidak semua ayat wajib dibaca. Kalau kita buka dalam Quran ini, tidak semua ayat ini wajib dibaca. Tetapi surah Al-Fatihah merupakan suatu surah yang wajib dibaca. Paling tak ada dalam sembahyang kita akan baca sebanyak sekitar 17 kali dalam sembahyang kita. Maka surah ini diturunkan, merupakan surah yang pertama yang diturunkan di Mekah, mengandungi 7 ayat. Di sini ada pandangan, tapi memang jumhur ulama membahagikan dia memang 7 ayat. Pada mazhab kita, Fatihah Bismillah itu merupakan ayat yang pertama. Setengah mazhab dia tidak mengirakan Bismillah itu sebagai ayat yang pertama. Dipanggil kat bawah tadi, Siratal ladzina an'amta alaihim, itu pada dikira sebagai satu ayat. Tapi bagi kita, ayat yang ketujuh itu dikira sebagai satu ayat sahaja. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang mentadbir sekian alam. Segala puji-pujian ini layak hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana alam ini milik dia. Rabbil, yang memiliki, dia mentadbir alam ini, memiliki, dia jadi tuan punya. Selain daripada dia menjadi tuan punya alam ini, dia takbir alam ini. Alam ini bukan di bawah takbir kita. Kalau di bawah takbir kita, alam ini kita akan buat ikut kehendak kita. Tapi oleh kerana alam ini milik Allah, maka dia takbirlah ikut kehendak Allah sendiri. Allah Ta'ala takbir, dia takbir. Bukan sahaja nak takbir manusia, malah pokok-pokok yang patut tumbuh, air sungai, kadar kemasinan air sungai, kadar kesejukan air, kadar kemasinan air laut, ditakbir bagaimana udara, keperluan udara, ditakbir suhu panas, bagaimana kepanasan yang perlu ada dan bagaimana kesejukan yang perlu ada. Maka alam ini ditakbir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesemuanya. Bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang kita nak takbir diri kita sendiri pun, maka kita tak ada takbir. Baiknya Allah ini dia mentadbir kesemuanya, termasuklah menghidupkan, dia berkuasa mematikan, dia mengatur rezeki bagi manusia ini, kesemuanya tadi. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang melihara mentadbir sekian alam, yang amat pemurah lagi amat mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, ini hari akhirat. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan hanya Engkaulah sahaja yang kami mohon pertolongan. Maka tunjukilah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat. Itu makna ringkas daripada ayat yang telah kita baca. Kita huraikan pada tafsiran ini insya-Allah, pada kita melihat daripada huraian-huraian. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Setiap pekerjaan yang baik-baik ini disuruh kita mulakan dengan memuji nama Allah Ta'ala yang akan penuh keberkatan. Mana-mana perbuatan yang baik, maka hendaklah dimulakan dengan benda-benda yang dengan ucapan memuji Allah, dengan menyebut nama Allah. InsyaAllah pekerjaan itu akan mendatangkan keberkatan. Tapi jangan pula kita mencuri, kita bismillah. Nak curi duit masjid, bismillahirrahmanirrahim. Ini orang mempersendakan nama Allah. Seperti mana saya bacakan tadi dalam kitab Matan Arba'in ini, hadis yang ke-10 mengupas berkaitan tentang doa seorang hamba. Dalam ringkasan hadis itu dia mengatakan bahawa sesungguhnya Allah itu baik dan dia suka sangat pada perkara yang baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha
amaral mu'minin bima amara bihi mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhal rasul ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wa qala ta'ala Allah ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajul yutilu safara ash'a aghbara yamuddu yadayhi ilal sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabulah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya Allah Taala itu baik. Kita kena ingat yang pertama, Allah Taala itu baik. Nombor satu, baiknya Allah Taala, ada benda yang kita minta dia bagi, ada benda yang kita tak minta pun dia bagi. Kita bangun pagi, kita tak pernah minta udara dari Allah, tapi Allah bagi kita udara. Kita tak pernah melihat, minta penglihatan, buka mata kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar, kaki kita boleh berjalan, mulut kita boleh berkata-kata dan segalanya. Kita tak minta tapi Allah bagi. Pengasih, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ni memang baik sangat kepada kita, bukan baik sangat, teramat-amat baik. Kalau mak kita baik, kita tak nafikan ayah kita baik, tetapi mak dan ayah kita tak sebaik mana Allah. Allah lebih baik, dia bagi kita udara dan sebagainya. Sepusin pun kita tak kena bayar. Baiknya Tuhan kita. Maka Allah minta kepada kita ni tuan supaya sujud menyembah dia sehari semalam. Maka sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan terima melainkan yang baik. Oleh kerana Allah Ta'ala baik, dia akan terima hanya benda-benda yang baik sahaja. Yang benda yang baik, benda yang tak baik dia tak terima. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada sekian rasul. Kalau rasul tu disuruh sembahyang, maka kita pun sembahyang. Nabi Rasul disuruh berpuasa, maka kita pun disuruh juga berpuasa. Tak ada Nabi terkecuali. Nabi pun puasa juga apa yang diperintahkan. Maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang disebut dalam hadis yang artinya, hai sekalian Rasul, makanlah dari benda yang baik, kata Allah. Makanlah dari benda yang baik dan beramallah akan benda-benda amal yang baik. Allah suruh Nabi Rasul ni buat dua benda. Di antaranya makan benda yang baik, dua, beramallah dengan amal-amal yang baik. Maka kita pun begitulah. Makanlah benda yang baik, masuk dalam perut kita yang baik, dan beramal dengan amal yang baik. Dan ia berfirman, hai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang telah direzekikan kepadamu. Kemudian ia menyebutkan kisah seorang lelaki yang jauh perjalanan. Jauh perjalanan dia berjalan jauh berhari-hari dalam keadaan muka dia berdebu, pakaian dia jadi kusut masai, keletihan penat. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia minta tolong kepada Allah, doa kepada Allah. Sayangnya doa dia tidak diperkenankan oleh Allah. Kerana apa? Kerana makanan yang dimakan, nombor satu. Yang kedua, kerana pakaian yang dipakai tadi adalah daripada sumber yang haram. Itu saya kata tadi, kalau kita duduk rumah, kita duduk di masjid, tiba-tiba datang orang pakai dengan pakaian compang-camping, buruk sangat kan, muka dia berdebu, dia minta duit kepada kita. Agak-agak tuan-tuan bagi tak? Bagi, insya-Allah, tak banyak, RM1, RM2 bagi juga. Tapi dalam hadis ni menceritakan dia muka dah compang-camping, kusut masai, penat dah, angkat tangan minta ya Rab, ya Rab, minta tolong. Tapi Allah Ta'ala tak perkenankan. Sedangkan kita tahu bahawa Allah ni bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa Kerana Allah tak suka benda yang tak baik. Kerana Allah tak suka benda yang tak baik. Sebab dia makan benda yang haram itu benda yang tak baik. Dia pakai pakaian yang haram itu pakaian yang tidak baik. Jadi benda yang tak baik ni Allah Ta'ala tak suka. Kerana sebab itulah mungkin doa-doa tidak diangkatkan. Jadi jalan kita ni berdoa, dalam kita ni berdoa ni kadang-kadang tuan-tuan kita kena lihat makanan kita. Kena tengok makanan yang kita makan, yang kita pakai ni, kadang-kadang pakaian-pakaian kita. Dulu saya pernah sebut apa yang disebut oleh Ibrahim bin Adham bila ditanya satu berkaitan dengan satu ayat, ud'uni astajib lakum, minta
Nescaya aku perkenankan permintaan kamu. Jadi kata dia, lama aku minta kepada Allah, Allah Ta'ala tak perkenankan permintaan aku. Kenapa? Kata Ibrahim bin Adham, bagaimana Allah nak perkenankan permintaan kamu sedangkan kamu masih lagi buat 10 perkara. 10 perkara tu kamu buat. Cuba kita renung kata-kata Ibrahim bin Adham. Yang pertama, kata dia, kamu mengatakan Allah itu Tuhan kamu, tapi sayang kamu tidak menunaikan hak Tuhan kamu. Hak Tuhan biasanya kamu letak di hujung, di sisa-sisa usia kamu. Nak pergi masjid, kadang-kadang tunggu dah tua baru nak pergi. Nak semayang sampai jenggelikahi Hindustan tu dah habis dah, baru kita nak semayang. Nak sedekah dah tak ada lagi duit nak buat apa dah, barulah kita belanja untuk bersedekah. Kadang-kadang kita letak untuk Allah ni biasanya sisa usia kita. Yang kedua, kamu mengatakan kamu sayang kepada Nabi. Kamu kata kamu cinta Nabi, kasih kepada Nabi. Tapi sayang, kata Ibrahim bin Adham, kamu malu nak ikut sunnah-sunnah ajaran Nabi. Sunnah ajaran Nabi ni kamu tak nak ikut sunnah-sunnah ajaran Nabi. Kamu kata kamu cinta Nabi, sayang Nabi, kasih Nabi, tapi kamu malu nak ikut sunnah ajaran Nabi. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, kamu mengatakan kamu suka syurga, nak masuk syurga, tapi kamu tidak beramal nak dapatkan masuk syurga. Yang kamu buat ni nak amal nak masukkan ke neraka. Yang keempat, kamu kata kamu benci neraka. Tanyalah kita ramai-ramai ni, siapa yang nak masuk neraka? Seorang pun tak nak masuk neraka. Tapi kamu beramal untuk menempatkan diri kamu ke dalam neraka. Kan? Kalau kita ingat kemarin yang saya kata kepada tuan-tuan, siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah bagi mudahkan baginya jalan ke syurga. Dalam matan Arba'in hadis yang ke-36. Tapi orang tak suka nak menuntut ilmu. Kalau kita baca dalam satu hadis Nabi, dia kata siapa yang memutuskan hubungan tali silaturahim, tak bertegur siapa lebih daripada 3 hari, mati masuk neraka. Kita bergaduh dengan saudara mara kita kadang-kadang bukan 3 hari, 30 tahun tak selesai cerita. Kadang-kadang kita tak berbaik dalam masa 3 hari tadi. Kamu kata kamu benci neraka, tapi kamu beramal nak dapatkan neraka. Yang kelima ya. Yang keenam, kamu kata kamu benci syaitan, tapi yang kelima, kamu beramal untuk dapatkan syaitan. Kata tak suka syaitan, tapi beramal untuk dapatkan syaitan. Yang keenam, kamu baca Al-Quran, tapi kamu tidak beramal dengan isi kandungan Quran. Apa yang ada diajar dalam Al-Quran ini, apa yang dibentuk dalam Al-Quran ini, sifat-sifat yang perlu ada pada kamu, kamu tak beramal dengan ajaran Al-Quran. Yang ke-8 ke-7, kamu makan rezeki Allah, tapi kamu tak pernah bersyukur, tak berterima kasih kepada rezeki kurniaan Allah kepada kamu. Banyaknya rezeki Allah bagi ni. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Kamu tak akan boleh hitung, tak akan boleh kira. Yang ke-8 ke-9 ke, kamu tengok keaiban orang, sibuk tengok aibnya orang, tapi sayang kamu tidak melihat keaiban diri kamu sendiri. Ia ada 10 perkara tuan. 1 Allah, 2 Nabi, 3 syaitan, kalau benci syaitan tapi dapat syaitan, 4 syurga, 5 neraka, 6 rezeki, 7 apa tadi, 7 Quran, 8 tengok keaiban orang, 9 kamu kebumikan jenazah tapi kamu tak ambil pengajaran. Bila kebumikan jenazah ni kita tak ambil, seperti mana saya sebut tadi, sahabat saya meninggal, isteri dia meninggal, semalam dia telefon menangis dia, Ustaz, akak lah dah tak ada, dah meninggal Ustaz. Sakit apa je? Tak ada sakit apa-apa Ustaz, tapi dia meninggal dunia begitu Ustaz. Sakit apa? Tak tahu Ustaz, tiba-tiba je dalam keadaan dia duduk lemah, terus pergi meninggalkan dunia. Dan dunia ni kita tahulah, seperti mana selalu saya angkat pada tuan-tuan, hari ni kita duduk dunia ni, bila Nabi kata jangan kamu penuhi hatimu dengan cinta dunia,
Sebab cinta dunia ni kata Nabi akan hilang sekejap mata sahaja. Betul. Sekarang ni kita duduk, rumah kita besar, bilik kita 40 kaki lebar kadang-kadang, 30 kaki panjang kadang-kadang, ada aircon, ada kipas helikopter, ada kipas kecil, ada kipas besar, kapet, tile, terazu, TV, peti ais pun dalam bilik ada kadang-kadang. Tapi saat kita mati besok, rumah kita hanya 3 bilik, 3 kaki lebar. Pegang kiri tanah, atas tanah, bawah tanah, semuanya tanah tadi tanah. Ini kita jangan lupa, tu bab dia. Maka yang Allah, dia kata segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang berhala mentadbir sekian alam. Saya sebut awal tadi, dialah Tuhan yang memelihara, dialah Tuhan yang mentadbir sekian alam ini. COVID-19 ni kita berdoa kepada Allah, insya-Allah satu hari Allah akan angkatkan COVID-19 ni dan secepat mungkin, supaya kita ni boleh pergi masjid, boleh duduk dekat dengan kawan kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan, yang penting kita minta, jangan nak jadi sombong, tak nak minta kepada Allah. Allah kata ud'uni astajib lakum, minta. Cek sikit yang kita makan, yang kita pakai ni cek. Kadang-kadang bertahun-tahun kita minta ni, Allah Ta'ala tak perkenankan, mungkin kerana makan yang kita makan. Jadi jaga-jaga. Saya dah sebut pada tuan-tuan pada minggu-minggu yang lalu, bapa kita Adam dan Hawa digoda oleh iblis syaitan laknatullah dengan 2 benda. Satu makanan, yang kedua aurat. Tu jangan lupa tu. Maka segala puji tentu bagi Allah, Tuhan yang Maha mentadbir sekian alam, yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Orang sembah dia, dia bagi rezeki. Orang tak sembah dia pun dia bagi rezeki. Boleh tengok kan? Cuma seperti mana saya sebut tadilah dekat Baik Raja, kadang-kadang Allah Ta'ala bagikan besar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, kadang-kadang besar. Contoh yang besar, langit, bumi. Tapi kadang-kadang Allah bagi misal yang kecil. Allah kata apa? Kalaulah nilai dunia ini, nilai dunia ni kata Allah sama nilainya dengan senilai sehelai kepak nyamuk, kepak lalat, nescaya aku tak bagi makan kepada orang kafir. Nak menunjukkan bahawa dunia ni tak ada nilainya, dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pemurah lagi Maha mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Semua raja-raja, raja kapur ke, raja tak kapur ke menteri besar ke, menteri tak besar ke, ketua kampung ke, penghulu ke dan sebagainya, jawatan tinggal ke atas, tinggal semua ke atas. Tu kena faham tu, raja hari pembalasan ni Allah. Sebab itu kat dunia ni sabar, reti-retilah sahut panggilan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ni panggilan ke arah kepada Allah. Mari sembahyang, mari tuju kejayaan. Takut bila kat dunia ni panggilan Allah kita tak sahut, saat semua raja-raja mati, kita nak minta tolong dengan raja mana lagi? Maka kat dunia ni belajarlah sahut panggilan Allah. Panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, pergi. Bagi orang lelaki pergilah, insya-Allah. Perempuan tinggalkan TV dan sebagainya kan. Banyak kita ni bila dah duduk lekat kat TV, dah lekat kat telefon, nantilah kan. Maka menguasai pemerintahan hari pembalasan ini hadirat, engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, hanya engkau aja. Patung berhala tak boleh disembah, topekong tak boleh disembah. Kerana apa? Patung berhala itu tak buat walaupun selai kepak nyamuk. Patung berhala tu tak buat walaupun selai kepak lalat, dia tak buat. Macam mana orang boleh sembah patung berhala tu kalau kita fikir dengan pemikiran yang waras? Tapi Allah ni yang menguasai pembalasan, kepada engkau lah saja kami nyembah. Kita sembah hanya kepada Allah, dengan erti kita menurut segala titah perintah Allah, dan kepada engkau lah kami mohon pertolongan, minta kepada Allah. Siapa yang minta kepada yang selain daripada Allah, dalam satu ayat yang lain dia kata seibarat dia berdoa pada angin yang lalu, ataupun dalam dia menadah air dalam keadaan tangan dia terbuka. Tak ada air, cedok air, tangan dia terbuka, cedok nak minum sampai ke mulut dia, maka habis air. Cedok sampai gitu tangan dia. Maknanya tersia-sianya kita berdoa minta kepada manusia. Kita nak minta ni kepada Allah Ta'ala.
sebegitu wabak COVID-19 ni, kita berdoa minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat segera tuan-tuan. Kata kita akan pakai, orang lelaki pakai purdah lah, merata-rata pakai purdah ini tuan-tuan. Kan kita pakai purdah ni, jadi pakai begitu kalau tidak tuan. Ya, khususnya bagi orang lelaki kan. Okey, rimas kita, menjarakkan semayang kita ni, rimas kita kan, bila lagi nak boleh duduk mayang yang dekat kan. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan lurus. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Yasin, Nabi membacakan sepotong ayat. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Yasin, ala siratim mustaqim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yasin, pandangan yang pertama mengatakan Yasin tu merupakan satu daripada nama Allah. Pandangan yang kedua, Yasin tu dengan maksud ayuhai insan, wahai manusia. Pandangan yang ketiga mengatakan, ada yang mengatakan Yasin itu adalah satu daripada nama-nama Nabi Muhammad. Dan jumhur ulama mengatakan Yasin itu adalah ditujukan kepada nama Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Wal Qur'anil hakim, demi Quran yang penuh hikmah, penuh kebaikan. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau wahai Muhammad sebenar-benar seorang rasul. Kisah ayat ini bila orang kafir kata, Muhammad engkau ni bukan Nabi, engkau ni bukan Rasul. Nabi Rasul dibangkit daripada bangsa Yahudi, engkau bukan, engkau daripada bangsa Arab Quraisy, engkau bukan Nabi. Maka Allah kata tak. Allah beri periktirafan, innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim, atas jalan yang lurus betul. Mana Nabi Muhammad ni betul. Bila Nabi bacakan ayat ini, Nabi ambil genggam, pegang sebatang kayu di atas padang pasir tu, Nabi garis dengan satu garisan yang lurus tegak. Sahabat semua tengok garisan yang Nabi buat tadi. Kemudian daripada garisan yang lurus itu, Nabi gariskan sempang-sempang. Nabi gariskan sempang-sempang pada jalan yang lurus tadi, Nabi gariskan sempang-sempang yang lain, sempang-sempang. Kadang-kadang Nabi ajar kita ni hebat datang. Sekali tu Nabi cerita tentang dunia. Nabi buat satu petak, ni hidup kamu, ni kamu kat dalam ni, kata Nabi. Kemudian Nabi buat satu garisan petak, ni lingkungan kamu. Kemudian Nabi buat pula dia punya urai-urai kat luar tadi. Apa dia, sahabat tanya apa dia? Kamu ni, kata Nabi, yang titik ni adalah kamu, tapi lingkungan yang kelilingi kamu tadi, kata Nabi, ialah kematian kamu yang sentiasa menunggu saat kamu mati. Kamu berada dalam saat kematian tu sendiri, tak boleh lari mana. Tetapi kata Nabi, yang luar, yang lari cari luar ni adalah keinginan kamu yang terlalu banyak, kata Nabi. Betul. Kadang-kadang kita ni dekat, tapi keinginan kita banyak. Nak jadi Perdana Menteri lah, ada yang nak jadi bini Perdana Menteri lah, macam-macam keinginan kita. Betul tak betul? Betul tuan-tuan. Kita duduk, kalau aku jadi kaya, kalau aku jadi ketua kampung. Ada orang berangan nak jadi ketua kampung, ada orang berangan nak jadi penghulu. Keinginan kita tu banyak sangat-sangat. Wahal kita ni sentiasa dikepung oleh kematian tadi. Jadi bila Nabi garis tadi garisan dengan garisan yang lurus tadi, Nabi buat sempang. Maka sahabat bertanya, apa maksudnya? Nabi kata, bila Nabi kata ala sirati mustaqim, atas jalan yang betul, maka ikut jalan ni, kata Nabi. Maka dasar hidup kita ni tuan-tuan, kalau nak selamat hidup dekat dunia, nak selamat hidup di akhirat, dasar hidup kita satu, Islam dulu, kini dan selama-lamanya mestilah di atas datar Islam. Habis bangsa, ustaz, bangsa ni tuan-tuan bukan sesuatu yang kita minta. Bangsa ni kurniaan Allah. Ada orang jadi bangsa Arab, ada orang jadi bangsa Melayu, ada orang jadi bangsa Cina, ada orang jadi bangsa India. Dia tak letak mulianya pada manusia ni kepada bangsa. Kalau mulia manusia ni kepada bangsa, dah tentulah orang Arab semua sekali mulia. Habis kenapa ada orang Arab yang masuk neraka? Dan tuan-tuan pun tak pernah minta jadi bangsa. Haji Latif dulu, Haji Latif apa? Melayu ke Jawa?
Jawa. Haji Japri Jawa. Kalau tengok Jawa nama macam orang putih. Haji Japri Jawa ke Melayu? Jawa. Tuan-tuan yang duduk bangsa Jawa ni, dulu memang masa tuan-tuan lahir dulu memang minta jadi Jawa ke? Tak pun. Saya pun tak pernah minta jadi Melayu. Itu bangsa Allah tentukan. Mak saya Bugis. Mak saya Bugis. Ayah saya India. Saya pula jadi Melayu. Kan kepelik tu. Kita pun tak pernah minta. Jadi mulianya manusia bukan letak pada bangsa, tapi pada agama dia. Kalau Arab tu pegang kepada Islam, maka Arab tu mulia. Kalau Melayu pegang kepada Islam, Melayu mulia. Macam tu tuan-tuan mati kan. Bila mati, bila tuan-tuan Islam, maka wajib dimandi, dikapan, disembahyang, dikebumikan. Nampak? Tapi kalau tuan-tuan Melayu saja tak Islam, orang semayang kan tak? Tak semayang. Orang Arab pun tuan-tuan, kalau dia Arab saja dia tak Islam, mati dia tak semayang kan? Tu kena faham. Jadi hebatnya kemuliaan Allah bagi kita tadi. Maka tunjukkanlah kami jalan lurus. Maka kata Nabi, ikut jalan ni. Apa dia? Islam. Jangan ikut pada sempang-sempang yang lain, kata Nabi, daripada jalan-jalan Islam ni. Kerana pada jalan yang lain daripada Islam ada musuh, kata Nabi, yang menanti nak sesatkan kamu dari kebenaran. Siapa musuh dia? Antara musuh yang pertama ialah Iblis, laknatullah. Yang dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum ala siratal mustaqim. Kerana kamu dah keluarkan aku. Kerana dah keluarkan aku. Saya sebut tadi dekat Bait Raja kan. Iblis ni mula-mula dia dengki, dia mula-mula sifat yang menjahannamkan Iblis ni ialah sifat apa? Hasad. Hasad ada dalam diri dia. Daripada hasad tu keluarlah riak, ujub, takbur. Bila dia rasa tak puas hati Allah nak jadikan satu makhluk lain kat dunia ni, Adam. Dia dah mula dah. Kenapa nak jadikan manusia sedangkan kami ni boleh, kami ni kan sentiasa sembah kamu Allah, nak buat apa lagi buat manusia? Kan? Kata Allah, aku lebih mengetahui. Tak dalam soal surah Baqarah nanti kita akan jumpa bab itu. Aku lebih tahu daripada kamu, kata Allah. Kamu jadikan manusia nanti dia akan berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Nak buat apa? Maka kata Allah, aku lebih mengetahui. Dia hasad. Daripada hasad tu pula timbul riak, ujub. Dia kata, kamu jadikan aku nak sujud kepada Adam ke, kata dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku dari api, kamu jadi Adam dari tanah. Mana lebih mulia api dengan tanah? Nampak? Dia mandangkan dia tinggi, api ni meninggi. Dia tak nampak itu. Nampak tak? Sifat ni dia saling kait-berkait. Hasad, riak, ujub, takbur, dia saling berkait-berkait. Kalau kita cantas, ditunah balik. Cantah, ditunah balik. Cantah, ditunah balik. Maka jalan selesai dia, cabut akau, buang sekali. Baru insya-Allah dia tak tunah lagi. Kita tengok orang lain dapat nikmat, kita pun suka. Orang Islam kaya, kita suka. Kita tengok orang Islam dapat ni bagus, kita suka. Jiran kita pakai kereta mewah. Kereta mewah. Alhamdulillah ustaz, saya baru nak belikan ustaz kereta. Contoh. Dia rasa suka. Tapi kalau dia tengok orang tu dapat nikmat, dia benci, jaga-jaga, itu penyakit. Dah mulalah tu jalan tu, dah ada benih-benih tu tadi kan. Kita jangan jadi macam tu. Barulah hidup kita akan jadi rasa seronok. Nikmat hidup dunia ni tidak ada musuh, tak berkelahi antara satu sama lain, tuan-tuan. Maaf. Maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Banyak jalan yang bersempang siau. Kalau dikatakan adalah hadis umat aku, kata Nabi, akan pecah kepada berapa? 73 firqah. 72 masuk neraka Allah Ta'ala. Jangan buat main kan. Tu jaga-jagalah kita dalam, khususnya dalam soal akidah. Soal akidah kita baca dalam ayat 103 surah Kahfi. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati a'ma. Dalam ayat 103 surah Kahfi kata Allah, katakanlah olehmu wahai Muhammad, sukakah kamu aku beritahu kepada kamu tentang orang yang paling merugi perbuatan baiknya dekat dunia, ataupun orang yang tersia-sia perbuatan baiknya di dunia, sedangkan mereka menyangka, mereka mengira bahawa mereka dah buat sebaik-baik amalan. Mereka itu, kata Allah, ialah orang yang kufur akan ayat Allah, yang kufur akan pertemuan dengan Tuhannya. Soal akidah. Ini bukan soal harta, tapi soal akidah dia rosak.
iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, para nabi, para rasul, para siddiqin, bukan jalan-jalan yang engkau telah murkai ya Allah orang Yahudi dan Nasrani dan golongan-golongan musyrikin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Banyak yang jenis-jenis yang sesat, yang tak betul, menjelencung, melengkar akidah dia, lari daripada batas-batas yang diajar oleh Islam. Muqaddimah surah Al-Fatihah ataupun dinamakan pembukaan, diturunkan di Mekah dan mempunyai 7 ayat dengan ijma' ulama. Ia dinamakan surah Al-Fatihah kerana kitab suci ini dimulakan dengan iaitu ia adalah awal surah Al-Quran, awal sekali, maka dinamakan surah pembukaan. Dari segi susunan surah, tetapi tidak dari sudut penurunan ayat. Penurunan ayat bukan, tapi dari sudut susunan surah diletak nombor 1 surah Al-Fatihah itu. Intisari kandungannya, meskipun surah ini pendek dan ringkas, tetapi ia mengandungi makna Al-Quran Al-Azim secara umum. Semua makna Quran ini boleh dirangkumkan dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, punya komplitnya, kan. Tujuan yang utama secara ringkas yang mengandungi unsur-unsur agama dan cabang-cabangnya, serta menyentuh persoalan akidah, ibadah, perundangan, kepercayaan tentang hari kebangkitan dan sifat Allah Ta'ala dan yang maha suci. Ia juga mengandungi pengkhususan tentang ibadah, meminta pertolongan dan doa, serta meminta hidayah agama yang benar dan jalan yang lurus, dan menjauhkan daripada jalan-jalan yang sesat. Complete set. Semalam saya kuliah di Batu Pahat, Baik Sulong, tuan-tuan. Saya baca daripada ayat ke-60 dari surah Al-An'am. Ayat 60 daripada surah. Saya duduk termenung, kerana ayat itu mengatakan, sesungguhnya kamilah yang menidurkan kamu pada waktu malam, dan kami mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang, dan kami bangkitkan kamu pada waktu siang untuk memenuhi ruang masa hidup kamu, kan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan, lalu kami beritahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Subhanallah. Kalau tuan-tuan tengok ayat itu pendek, ayat 60 dari surah Al-An'am, siapa yang ada Quran dia boleh selak tengok. Kami yang menidurkan kamu pada waktu malam. Satu, yang tidurkan kita ni pada waktu malam ialah Allah. Kadang-kadang kita nak tidur, kita tak boleh tidur, betul? Terjelik mata, tengok, terjelik kejam lagi, celik tengok lagi kipas. Nak dah tua ni tuan, celik lagi buka, tengok pula lampu, tak tidur. Time tak nak tidur. Dan biasanya tidur yang paling sedap ni dalam kuliah lah, tuan-tuan. Dalam kuliah ni. Jadi kalau ada orang tidur dalam kuliah, jangan goyangkan dia, biarkan dia tidur. Takut-takut dia tidur terus saja, kan. Dia yang menidurkan kamu pada waktu malam, dan dia membangkitkan kamu pada waktu siang, dan dia mengetahui apa yang kamu buat. Yang kamu buat pada waktu siang ni tak ada sesaat pun terlepas daripada pengetahuan Allah. Kata almarhum ni Aziz Nikmat, dalam satu saat pun nyawa kita ni kita tak boleh lupakan Allah. Kerana satu saat pun nyawa kita berak ni dan jantung kita bergepam ni, bukan doktor bagi, bukan menteri bukan sultan, bukan agung bagi, tapi setiap saat nadi kita bergerak itu adalah kurniaan Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang. Maka jangan lupakan kepada Tuhan. Kalau bini kita bagi kita hadiah kuih kek, kita ingat. Kawan kita bagi hadiah kereta, agak-agak tuan-tuan duduk kat surau ni, tiba-tiba keluar daripada surau, orang bagi hadiah motor baru 100 biji. Tuan-tuan ingat tak agak-agak? Mau tak ingat? Kadang-kadang hadiah kuih kari pap aja pun kita ingat sampai 3 minggu, tuan-tuan. Minta maaf cakap, tadi saya berhenti sarapan tadi, Haji Wan ajak makan sarapan, kan, sampai sana nak bayar, tiba-tiba dah bayar. Siapa bayar? Imam Hasan bayar, kan. Sampai hari ni aku ingat lagi. Itu baru bagi sarapan sekali. Kalau bagi sarapan tiap-tiap hari, lagilah kita ingat. Maka disebut di situ sebagai peringatan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan perundangan, dan dia kata hari kebangkitan. Jadi ayat itu kata dia tidurkan kamu pada waktu malam, dia bangkitkan kamu, dan dia mengetahui kamu pada siang, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan.
Lalu dia beritahu kepada kamu apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan kat dunia ni, semua dia beritahu kepada Allah. Saya malam tadi bahaskan satu kitab yang bertajuk bila manusia mati, dalam hidup manusia ni, dia yang semua manusia yang hidup ni dia akan timbul persoalan. Dari mana dia datang? Kenapa dia dijadikan? Ke mana dia nak pergi? 3 soalan tu. Dari mana dia datang? 1. Kenapa dia dijadikan? Apa asal manusia tu dijadikan? Dan ke mana dia nak pergi selepas daripada dia hidup kat dunia ni? Dia nak pergi mana pula lepas ni? Lepas dia duduk kat dunia ni, dia nak pergi mana pula? Maka dalam kitab itu dikupaskan satu-satu ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran. Akhirnya pada satu bab, akhirnya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ayat yang seterusnya, dia kata semuanya akan menjadi saksi. Itu yang dia baca, ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbuka qadhan famulaqih. Kata dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, wahai manusia, sungguhnya kamu telah bekerja keras untuk menuju kepada Tuhanmu, nescaya kamu akan menemuinya. Akhirnya kita bertemu kepada Allah. Cuma timbullah persoalan, macam mana pula utak perhitungan perbalasan? Maka dikata dalam surah Yasin yang kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, lalu berkata tangan mereka, kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang manusia buat masa kat dunia ni. Tu jaga-jaga. Itu sebab bila Nabi kata, ya bena Adam in salaha dinukum salaha adamukum salaha amalukum wa in fasada dinukum. Kata Nabi, kalau agama engkau ni baik, darah engkau baik, daging engkau baik, kata Nabi, maka perbuatan kau juga jadi baik. Tapi kalau agama engkau rosak, pegangan kau pada agama ni rosak, jadi nak pilih menantu, jangan pilih jawatan besar. Ni kerja apa? Inspektor apa? Rupa inspektor bas. Ni kerja apa ni kan? Kita pun jaga-jaga, banyak zaman sekarang kan cari gitu tuan-tuan kan. Rupanya inspektor bas kan? Dan sebagainya. Jadi cari yang agama dia kuat, pegangan dia agama kuat, insya-Allah yang lain-lain itu selamat ni tuan-tuan. Saya bawa anak saya tuan-tuan, ni konon-konon nak bertunang lah tuan. Saya pun pergilah, sampai sana saya duduk fikir, macam mana berapa tak payah. Kata aku lagi Allah, itu terlalu mudah kan, senang sangat-sangat kan. Tanya hantaran pun entah, tanya tak kisah main tak kisah je kan. Ada juga jadi yang macam tu dia kan. Yang penting saya kata, yang saya pastikan bahawa anak saya ni insya-Allah dia semayang tak pinggal. Sebab ukuran manusia tu kan, bila dia semayang, Allah kata apa? Inna solah tatanha anil fahsya'i wal munkar. Islam merupakan ubat yang paling mujarab bagi mengatasi masalah sosial hari ini. Allah kata apa? Inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Ubat yang paling mujarab nak cegah perbuatan keji, perbuatan munkar ialah sembahyang. Kalau anak kita tak sembahyang lagi tuan-tuan, kita rasa takut, bimbang, rasa takut dan rasa bimbang. Kerana sembahyang itulah benteng terakhir bagi kita tuan, yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita bukan tengok orang lain, kita tengok diri kita. Bila kita sembahyang, kita tak curi kipas kat masjid ni, betul tak? Kalau ikut nak curi kipas ni senang aja, kita parking kereta kat tepi tu kan, kita tarik satu. Tapi bila kita sembahyang, tak boleh. Allah ada, Allah lihat kita. Okey, kita sambung balik. Agama yang benar dan jalan yang lurus dan menjauhi daripada jalan yang sesat tadi, dari jalan-jalan yang sesat tadi. Jadi dia complete set tadi. Macam ayat 60 tadi saya kata surah Al-An'am. Dan dalam nama surah ini dinamakan dalam tafsir Al-Munir, surah Al-Fatihah disebut juga dengan 12 nama yang lain. Kalau Islam, tuan-tuan buka perkataan Islam, ada 7, paling tak ada pun tuan-tuan 7 makna perkataan Islam tu sendiri, 7 pengertian dia. 7. Tapi dalam bab ini surah Fatihah ni diberi nama dengan 12 nama. Nak ceritakan betapa hebatnya dinamakan surah Al-Fatihah. As-salat, kerana dia kata dalam solat ini hamba kepada Tuhan. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah meriwayatkan bahawa Allah SWT berfirman,
qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan solat itu antaraku dengan hambaku dua bahagian. Di antaranya tadi surah Fatihah, kena baca surah Fatihah. Yang kedua, alhamdu, dinamakan alhamdu kerana dimulakan dengan kalimah alhamdu, segala pujian, semua puji bagi Allah. Semua puji ni bagi Allah. Kan kita dipanggil, orang tanyakan apa khabar, alhamdulillah. Cantik awak ni, alhamdulillah. Macam mana rupa? Alhamdulillah. Kan kita kata segala puji bagi Allah, kerana dialah yang layak dipuji. Cantik ni tuan. Siapa yang jadikan tuan-tuan cantik? Siapa yang jadikan tuan-tuan cantik? Allah Ta'ala. Jadi semua tu layak bagi Allah. Kita ni sekadar mungkin menempel aja dapat kasih sayangnya Allah ni, maka orang nampak kita ni begitu. Ingat tak yang saya kata kepada tuan-tuan tempoh hari? Kita berada di antara dua nikmat yang besar, kata Nabi. Nikmat yang pertama, pujian orang. Bila orang puji kata handsome, orang puji kita cantik, orang kita puji kata lawanya, lawah. Kita jalan tak berapa nak jejak kaki kita atas lantai. Tergantung tak jejak. Cuba orang kata kita muka hodoh macam sambal belacan, kita kata apa agak-agak? Kita marah. Yang kedua, nikmat yang kamu dapat, kata Allah, dosa kamu ni tak berbau. Betul tak betul? Yang kita buat dosa, kita buat salah ni, dia tak berbau. Kalaulah dosa kita ni berbau, tuan-tuan, salah kita ni berbau, saya ingat ramai orang tak duduk dengan kita. Mana lebih besar di antara dua nikmat? Pujian orang ke atau dosa kita yang tidak berbau? Sebenarnya dosa kita yang tak berbau tu lagi besar dia punya kelebihan faedah dia, tuan-tuan. Dan dinamakan juga surah Fatihatul Kitab kerana dia merupakan pembukaan kepada bacaan Al-Quran daripada sebutan dan tulisan itu sendiri. Merupakan permulaan, merupakan pembukaan dia, kita baca surah Al-Fatihah dulu. Yang keempat, dinamakan Ummul Kitab kerana ia induk kitab yang mengandungi asas yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu akidah. Dalamnya ada akidah, dalamnya ada ibadah, dalamnya ada akhlak, dalamnya ada kisah umat yang terdahulu yang sesat, bagaimana disesatkan kan pada ketika itu. Dan yang kelima, dinamakan dia Ummul Quran, iaitu ibu Quran yang menjadi bacaan yang terpenting dalam solat dan dilakukan di luar daripada solat. Mayanglah macam mana hebat pun tapi tak baca surah Fatihah. Bila tak baca surah Fatihah, maka semayang itu tidak sah, tidak diterima. Kan? Sebegitu juga tuan-tuan, macam saya cakap tadi, khutbah Jumaat. Bacalah khutbah Jumaat yang hadir 40,000 orang, tapi tak dibacakan ayat Quran, maka khutbah itu tidak diterima. Nampak tak? Solat Jumaat tu tak terima. Maka penting kena baca ayat Al-Quran pada ketika itu. Kemudian dia kata yang keenam, as-sab'us mathani, kerana ia mengandungi 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaat dalam salat. 7 yang berulang. Ayat ini kalau dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah bagi kepada Nabi kelebihan umat engkau. Aku bagi kepada kamu 70,000 daripada umatmu akan masuk ke dalam syurga-Ku tanpa hisab. Aku bagi kepada kamu 5 saham. Aku beri kepada umat kamu 7 ayat yang berulang-ulang, tak aku bagi kepada lain, iaitu surah Al-Fatihah ni tadi. Itu tadi. Dan yang ketujuh, dinamakan Al-Quranul Azim kerana ia mengandungi segala ilmu Al-Quran dan tujuan yang utama. Yang ke-8, dinamakan dia Asy-Syifa kerana menurut hadis yang diriwayatkan, Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli syam. Surah Al-Fatihah adalah penawar daripada segala racun, merupakan ubat, penawar dan sebagainya bagi yang yakin kepada dia tadi, tuan-tuan. Kemudian dinamakan juga Ruqyah, iaitu kerana sabda Nabi tentang jampi seorang sahabat kepada ketua suku kaumnya Badui, ma adraka annaha ruqyah. Tidakkah engkau tahu Al-Fatihah itu merupakan jampi, satu doa yang dibacakan tadi sebagai ubat yang dikena patutkan ular ke gitu satu kaum tadi, maka dia tolong bacakan sihat. Kan? Seterusnya
dinamakan juga Al-Asas kerana Ibnu Abbas berkata asasul kutub Al-Quran, asas segala kitab adalah Al-Quran, dan asas kepada Al-Quran adalah Fatihah, dan asas kepada Fatihah adalah Bismillah, diriwayatkan oleh Tirmizi. Tu nama-nama tu kalau tuan-tuan boleh hafal, hafalah. Tapi nak hafal ke semua ke? Tak payahlah nak hafal, kita tak ada daya upaya nak. Dan yang ke-12 dinamakan Al-Kafiyah, iaitu mencukupi kerana ia telah mencukupi tanpa surah-surah yang lain dan tidak mencukupi surah-surah yang lain tanpa Fatihah. Surah Fatihah ni ada, dia mencukupi segala, tapi surah-surah yang lain tidak mencukupi surah Al-Fatihah. Dinamakan 12 perkara tadi. Dan kesemua nama surah di atas terdapat dalam nama surah yang termasyhur, iaitu surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani dan Ummul Quran. Sifatnya sama ada Makkiyah atau Madaniyah, diturunkan di Mekah ke atau diturunkan di Madinah. Surah Al-Fatihah diturunkan 2 kali, iaitu sekali di Mekah dan sekali lagi di Madinah. Diturunkan di Mekah sebanyak 7 ayat selepas penurunan surah Al-Mudassir, mengikuti surah Al-Mujahid, iaitu diriwayat daripada Mujahid, ulama tabi'in, surah ini diturunkan di Madinah. Ada yang mengatakan dia turun di Mekah sekali, kemudian diturunkan di Madinah, katanya 2 kali diturunkan. Wallahu a'lam. Jangan pula bergaduh tuan-tuan. Okey, kita pergi kepada kelebihan. Apakah kelebihan surah Al-Fatihah? Telah sabit dalam beberapa hadis yang sahih, antara yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Aubi bin Ka'b telah membacakan Ummul Quran, yakni Fatihah, di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, tiada yang diturunkan dalam Taurah dan tiada juga dalam kitab Injil dan kitab Zabur dan Al-Furqan seperti Fatihah. Dialah As-Sab'ul Mathani dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat 7 ayat yang berulang-ulang ini, iaitu surah Al-Fatihah itu sendiri. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dan sungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang maha besar. Yang keduanya, kelebihan disebut, dia kata, demi aku, kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi aku akan mengajar kepadamu satu surah yang ia merupakan sebesar-besar surah dalam Al-Quran, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adalah dia 7 ayat yang berulang-ulang dan Quran yang maha agung yang diberikan kepadaku, iaitu hebatnya surah Al-Fatihah itu sendiri. Kalau kita nak bahaskan cerita dia tuan-tuan, paling-paling tak ada setengah tempat sampai sehari 2 hari tuan-tuan. Tapi kita ni, oleh kerana kita ngaji ni pada kitab yang ada ni tuan-tuan, kitab tafsir ni kita baca ringkas sahaja kan. Tapi hakikatnya memang besarlah kelebihan surah Al-Fatihah itu, sehingga dia merupakan satu ayat yang saya katakan wajib dibaca dalam sembahyang kita tuan-tuan. Sembahyang kita, tafsiran dan uraian. Kita habis sikit ya tuan-tuan, ada tetamu datang di rumah saya insya-Allah. Tafsiran daripada uraian ini, Allah SWT membimbing kita kepada memulakan segala amalan dan peraturan kita dan pertuturan kita dengan lafaz bismillah. Dengan lafaz bismillah. Pada hakikat ini merupakan bimbingan yang dituntut ketika melaksanakan amalan, dan kita ketika meminta pertolongan dengan menggunakan nama Allah yang Maha Agung. Allah Ta'ala juga mengajar kita bagaimana cara untuk memujinya atas belas ihsan dan nikmatnya, kerana Allah sahaja yang memiliki segala pujian yang sebenar-benarnya. Allah Ta'ala puji, ajar kita macam mana nak puji dia. Dengan kita baca Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ni. Kan dimulakan dengan puji. Kita nak minta kepada Allah ni kan kita puji dulu. Mula dengan Bismillah, lepas tu Alhamdulillah. Agaknya kalau kita nak minta dengan manusia pun gitulah agaknya. Kan kita nak minta dengan Haji Latif, puji dulu. Lengsem juga Haji Latif ni.
kan. Macu juga tengok badan sasa berapi, nampak. Oh, lawa juga Haji Latif ni. Puji dulu, dah puji baru minta. Kalau keji Haji Latif ni perut boncit, hapah pun tak dapat. Agaknya apa pun tak, penampau dapat silat raya. Jadi dengan Allah ni kita lagi layak puji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang mentadbirkan alam. Puji Allah, panjang kita puji Allah. Hujungnya kita minta satu aja. Ya Allah Tuhanku, matikanlah aku dalam iman. Ni banyak kita minta, puji tak nak. Faham tak? Kalau kita puji dulu, puji Allah, lepas tu barulah kita minta kan. Itu diajar kepada kita. Habis kalau kita nak puji siapa lagi? Kalau kita tak puji Allah, hakikat sebenarnya orang perempuan menyusukan anak, siapa yang bagi susu tu? Kalau tanya siapa yang bagi susu, tuan-tuan orang cerita sawit, Ustaz, sawit tengah mahal Ustaz, 500 Ustaz satu tan. Kita pakai baja baik Ustaz, habis ada buah. Adalah lebih kurang 30 tandan Ustaz. Kau tengok, bukan baja baik, atuk baja kau tabur pun buah tanah ada tak ada juga. Nampak tak Tan? Nampak tak? Allah tentukan. Sawit tu saya punya 4,5 ekar. Sawit dia satu tan lebih sikit aja. Jadilah alhamdulillah, harap-harap bulan depan besok tambah dapat 6 tan. Tapi tak tahu tak. Jadi puji dulu Allah. Puji sepuji-puji Allah. Lepas tu barulah kita mula meminta. Macam bini kita pun gitu juga tuan. Kita kata ngau masak sedapnya, sedap you masak darling. Rasa I kalau tak makan dekat sini rasa macam tak sempurna hidup kan. Maka bini kita cakap dia nak makan apa, saya ingat semua dia masak. Tapi kita makan masin, lori garam terbalik ke? Agak-agak dia nak masak lagi tak? Nyampah aku asyik masin kata. Ni bab-bab itu tuan. Seni dalam kita berdoa, meminta kepada orang, meminta kepada Allah, dimulakan dengan puji. Oleh itu maka segala pujian tertentu bagi Allah. Kenapa dia kata bagi Allah? Kerana dia yang bagi. Kan? Dia yang bagi. Kalau ada anak dia dapat anak perempuan aja. Semua perempuan sampai hujung perempuan. Lah saya kata itu dah untunglah Allah bagi. Ada orang tak ada anak. Tu kena faham tadi. Kan? Adalah hikmah dia. Dan tentu bagi Allah tanpa ada sekutu yang lain. Sebab Allah Ta'ala adalah raja segala pemerintahan. Semua raja segala pemerintahan dunia ni bawah dia. Air pasang surut, angin tiup kuat kencang, kan, sejuk panas, semuanya ketentuan dalam genggaman kekuasaan Allah. Kadang-kadang dia bagi panas. Satu hari tu dia bagi panas sepanas-panas. Kadang-kadang dia bagi kita sejuk je, sesejuk-sejuknya, tak ada aircon pun kita rasa sejuk. Hikmah Allah. Tuhan semesta alam dan apa sahaja yang wujud, dialah yang menjadikan dan memelihara. Dia jadikan dan dia pelihara. Kita tengok orang buat perempuan baru ni dekat Kuala Lumpur tuan. Apa tadi, kepingan konkrit buat LRT tu jatuh, pipih kereta tu. Tapi perempuan tu tak luka sikit ya, keluar hidup macam tu. La ilaha illallah. Saya tengok gambar, sebab anak pipih kereta tu, sekeping konkrit jatuh daripada atas, 4 kereta dia, kereta penyek tu, dia keluar selamat. Nampak? Kan dia pelihara. Sebab itu kita baca doa bila nak bawa kereta, kan kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna, kita baca doa tu kan. Tu tadi. Maka dia semasa alam dan sahaja, dialah yang menjadikan dan melihara. Dialah juga Tuhan yang mempunyai rahmat yang menyeluruh, kebaikan yang menyeluruh dan berterusan. Dialah Tuhan yang memiliki, dia milik dan dia menguasai hari pembalasan. Semua manusia ni mati, tinggal raja tu satu aja, Allah. There's only one God, satu Tuhan. Dan pembalasan supaya keadilan dapat ditegakkan secara mutlak di antara ampunnya, dialah yang melaksanakan pahala bagi orang yang membuat kebajikan. Orang yang buat baik, dia bagi pahala. Banyak mana Ustaz? Entah. Yang mana kurniaan Allah kita tak tahu.
Tapi yang penting kita buat baik. Masuk aja masjid, nampak ada tai cecak, kita cedokkan, tolong buang. Yang mana yang baik, yang besar pahala, kita tak tahu. Tak tahu kita tuan. Yang mana yang Allah Ta'ala terima, tak tahu. Tapi buat baik dah. Tadi saya sebut kepada tuan dekat kat baik raja tadi tuan. Kadang-kadang kita balik rumah, sampah sepah. Tadi nak pergi masjid dah sapu tadi. Sepah lagi, besok sepah lagi, sepah lagi. Kenapa Saya buah fikir tak, kadang-kadang penat. Kalau di sekolah tuan-tuan bayang, macam sekolah agama tuan-tuan, ada sekolah yang ada tukang kebun, ada sekolah yang tak ada tukang kebun, kerani pun tak ada. Kalau sekolah agama ni grade C, macam sekolah saya, dia tak ada tukang kebun. Dan dia tidak ada tukang kebun, tak ada kerani, tak ada. Cikgulah tukang kebun, cikgulah kerani. Kan? Kalau murid 10 orang, okey lagi lah tuan. Rumah kita 10 orang pun macam tongkang terbalik. Ini anak murid dekat 300 orang. Tak ada tukang kebun. Kita nak ngajar, kita nak jaga sampah. Kadang-kadang tengok kita buang sini, bersih sini, dia sampah ke sana-sana. Kita buang sampah kat sini, dia buang dekat sana. Penat ni aku nak layan kau budak. Kadang-kadang duduk penat gitu kan. Tapi bila duduk fikir semalam sapu tuan, sapu depan, sapu belakang, sapu sampah. Dalam hati duduk fikir, kalau budak ni tak buang sampah, maka sampah tak ada. Aku tak sapu, tak dapat pula pahala sapu sampah. Dapat juga pahala sapu sampah. Mudah-mudahan, harap-harapnya begitu tuan. Dapat dah pahala sapu sampah harapnya tuan. Tapi kalau dah begitu hari-hari tak tahan juga kita. Itu yang mula sabar hilang tuan. Sabar hilang kan. Macam orang potong rumput, saya kata, kalau orang potong rumput ni tuan-tuan, sekali potong rumput dah tak tumbuh terus, senang tak tuan? Senang tak kakak? Kesian orang yang kerja potong rumput, minta maaf, jawatan kosong tak ada, rumput dah tak tumbuh. Payahnya dapat kerja tuan. Hebatnya kalau kita nak berfikir tentang keagungan Allah, tuan-tuan fikir kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ni malah nak berfikir, perangai kita ni malah nak berfikir tuan. Sambung sikit lagi. Dan dialah Tuhan yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Semua raja akan mati, tinggal Allah sahaja yang tetap dapat ditegakkan secara mutlak. Dialah yang melaksanakan segala pahala dan membuat kebajikan dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Hari ini orang pandai tuan-tuan, yang pandai pasang peguam, yang bersalah jadi tak bersalah, yang tak bersalah jadi bersalah. Pada hari ini hakim-hakim kan jenis suka jatuhkan hukum kan. Macam saya cerita dengan tuan-tuan hari tu, orang masih aksiden dekat depan tuan. Minta maaf cakap lah, dia dah bagi signal 150 meter, dah bagi signal, siap bagi signal, elok aja. Bila dia masuk aja kat dalam, motor dari sebelah kiri datang langkau, pam. Akhirnya kereta kita kemik, lepas tu kena bayar pula 300. Kita kena bayar. Saya kata dengan tu, macam mana orang langgar kereta saya, kita dah bagi signal, orang boleh langgar kita pula kena denda 300. Sebab hari ini dia yang menghukum. Besok satu hari, besok di akhirat, engkau jaga engkau pula akan kena hukum. Jadi senang-senang dalam bab hukum ni, janganlah hukum tuan-tuan sewenang-wenang. Kita nak hukum benda-benda yang zalim sebegitu tuan. Kita kena faham, semua raja pada ketika itu dah tak ada lagi dah. Wallahu a'lam. Dan maka segala sifat tersebut ialah menuntut kita agar mengkhususkan segala ibadat dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Wabak COVID-19, kita usaha. Masjid semalam buat sanitasi kan. Nyembuh semua sekali semalam, tak dipahamkan, tak ada kuliah, ada sanitasi. Usaha kita. Tetapi keberkesanan ni kita jangan lupa minta kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah masjid ini, orang yang ada dalam masjid ini daripada penyakit Toyota Corona. Doakan kepada Allah, kita minta. Allah Ta'ala boleh sahaja angkat tuan-tuan. Macam saya cerita hari tu tuan, datang ke sekolah saya nak daftar nama, buat duduk salam, sembang macam biasa sembang. Lalu sembang ni cerita je tuan-tuan, jangan pergi ni rakam lantak dia lah. Aku sembang, dia kata, Ustaz, ayah saya baru meninggal Ustaz. Saya kata sabarlah, yang hidup memang akan mati juga akhirnya. Saya kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabarlah kata. Dalam buat, saya tanya pula,
Sakit apa? COVID-19 Ustaz. Aku dah tengok dia dah. Kursi dah jauh sikit dah. Alih sikit kursi, tadi dekat. Dah jauh sikit dah. Lalu tu saya tanya dia, habis macam mana? Saya mandikan dia Ustaz. Saya mandikan dia, saya pakaikan baju, saya lapkan baju dia, semua badan dia Ustaz, semua saya buat. Kata. Lepas tu baru saya hantar hospital. Aku lagi cemas, aku dah tengok dah. Jauh lagi, dah jauh. Ngukur juga sempat ukur semeter tak ni. Ni 2 meter ni Pak. Nak pegang pun takut-takut Tuan. Lepas tu saya tanya dia, habis awak kena dah di kuarantin? Dah Ustaz, 20 hari kuarantin Ustaz. Habis okey? Okey, semua anak beranak saya semua tak ada Ustaz. Nampak Tuan? Kalau ikutkan kena, kan dia kena, dia pegang, dia bedak, dia lapkan semua di muka dia, bersihkan, kena. Tapi nampak tak kesyaitan bahawa Rabbil Alamin, yang takbir sekian alam ini ialah Allah, bukan kita. Saya pernah cakap dengan tuan-tuan, kat sini siapa yang perempuan ramai-ramai ni memang daripada muda teringin nak kena penyakit lemah jantung, angkat tangan. Tak ada. Siapa dari kalangan perempuan yang ramai-ramai teringin nak kena penyakit apa tadi, kencing manis, angkat tangan. Siapa dari kalangan perempuan yang ramai-ramai nak kena sakit kanser, angkat tangan. Tak ada seorang pun tak. Kita tak nak, tapi oleh kerana alam ini ditakbir oleh Allah. Tapi macam saya cakap dengan tuan-tuan lah tadi, dalam hadis ni kita pernah baca, tapi cuba tuan-tuan perasan ke tak perasan. Tadi saya sebut dekat Baik Raja, tanya Haji Jeb, daripada seramai-ramai, dia kata siapa yang tidak reda kepada ketetapanku, tidak bersyukur atas nikmat kurniaanku, tidak sabar atas ujian-ujian aku, maka hendaklah dia cari Tuhan yang selain daripadaku. Siapa yang tidak reda kepada ketetapanku, nombor 1, tidak bersyukur atas nikmat kurniaan aku, nombor 2, tidak berterima kasih atas nikmat kepemberian aku, 3, yang keempat, tidak sabar atas ujian-ujian daripadaku, maka hendaklah dia cari Tuhan yang selain daripadaku. Saya pun tanyalah kuliah tadi, sebelum ni saya tanya dekat satu surau hari Selasa, seminggu 2 minggu lepas, saya tanya satu surau, siapa yang reda kepada Allah Ta'ala fardukan sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam, angkat tangan. Tuan-tuan duduk ramai-ramai ni, siapa yang reda Allah Ta'ala memfardukan sembahyang sehari semalam 5 waktu, angkat tangan. Yang reda angkat tangan, yang tak reda jangan angkat. Allah fardukan sembahyang 5 waktu, siapa yang reda angkat tangan. Dengar tak dengar ni? Reda angkat tangan lah, angkatlah. Reda. Tak ramai orang perempuan yang reda, sampainya hatimu. Siapa yang reda Allah Ta'ala fardukan fardu haji, angkat tangan. Ada yang reda, ada yang tak reda. Aku suruh angkat tangan ni, dengar ke tak dengar? Siapa yang reda Allah Ta'ala fardukan puasa bulan Ramadan, angkat tangan. Semua angkat tangan. Siapa yang reda Allah Ta'ala turuh kita menunaikan haji, angkat tangan. Siapa yang reda Allah kata orang mencuri potong tangan, orang curi potong tangan, cukup syarat, reda? Reda. Siapa yang reda Allah kata orang yang berzina direjam, dia sebat 100 kali, angkat tangan. Reda. Siapa yang reda li zakari mislu azil unsayain, bagi anak lelaki 2 bahagian anak perempuan, angkat tangan. Kan dah tak berapa ramai tu, tengok. Kan dah tak berapa ramai. Yang terakhir ni lagi tak ramai angkat. Siapa yang reda Allah kata orang lelaki boleh berkahwin lebih dari 1, angkat tangan. Bahayanya tuan-tuan, bila tuan-tuan tak reda, saya bukan suruh tuan-tuan suami kahwin, saya tak suruh suami kahwin, saya cakap reda tak Allah haruskan lelaki berkahwin. Yang tu saya tanya, Allah reda tak? Faham tak faham? 6 kali tanya, seorang pun tak angkat tangan. Buat-buat tengok telefon, buat-buat tengok lampu, buat tengok dinding kan? Macam kita ni, budak-budak kita dah lama kuliah, kita tahu kan, dia nak lepas kan? Cara kuliah ni, kalau tak nak ustaz tanya, tuan-tuan buat tengok kipas je, tengok telefon. Nanti orang, orang tak tanya kan? Itu skill dia tuan. Jadi kita dah ngajar lama, kita tahu tuan. Tak boleh. Kita semua reda, kena reda dengan ketentuan Allah yang datang daripada Allah, yang ada dalam Al-Quran ni tuan-tuan. Segala perintah Allah yang ada ni tuan, kita kena terima. Bukan kita tolak satu, kita buang satu ni, saya tak reda ustaz. Macam iblis.
Iblis dia tak reda, dia tak nak sujud kepada Adam. Tak nak reda, tak nak sujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kamu sombong, kamu angkuh, kamu dari kalangan kafir. Agak masa dah time dah total. Jadi kita berhenti dulu sampai situ. Insya-Allah kita akan sambung balik nanti kuliah dia, kupasan dia pada minggu yang mendatang pada muka surat 5. Maka segala sifat tersebut ialah kita berhenti di situ Jadi saya rasa tak ada apa-apa kemusykilan. Insya-Allah kita sambung pada lain masa lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.